Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Mengapa takut momok DAP? Sudah 55 tahun UMNO hidup dengan DAP, tetapi masih takut dengan parti itu. Bersatu dan PAS yang pernah hidup dengan DAP pun takut juga. Inilah fenomena yang sebenarnya memundurkan minda Melayu kerana kita tidak mungkin boleh melakukan perpaduan jika sentiasa diburu ketakutan. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam hantaran di Facebook-nya jelas membayangkan ketakutannya kepada DAP. Jika benar bimbangkan DAP kembali berkuasa, marilah memastikan kemenangan mutlak UMNO Barisan Nasional. Kerana dalam soal itu, pendirian UMNO Barisan Nasional terbukti paling kredibel, capable dan konsisten, tegasnya. Zahid berkata dalam sejarah politik tanah air, UMNO Barisan Nasional ialah parti politik yang teguh menolak idealisme DAP. Beliau menyindir Bersatu yang pernah bekerjasama dengan DAP semasa pilihan raya umum ke-14. Menurutnya, UMNO Barisan Nasional malah tidak pernah menjalin kerjasama politik dengan DAP dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Rumusannya, kata Zahid, UMNO BN adalah parti politik yang paling berkredibiliti dan yakini dalam menolak idealisme DAP. Berbanding parti politik yang bersekongkol dengan DAP untuk menumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional pada 2018, kerajaan UMNO Barisan Nasional yang utuh mempertahankan kepentingan Melayu Islam tanpa mengenepikan hak kaum lain, ujarnya. Benarkah apa yang disebut Zahid itu? Kalau benar, kenapa kerajaan UMNO Barisan Nasional tumbang? Malah lebih tragis, ia ditumbangkan oleh pemimpin UMNO sendiri, Datuk Seri Idris Harun, yang sudah tentu amat mengenali semua jenis jerangkung di dalam almari parti itu. Dalam satu temu bual dengan portal Free Malaysia Today, Idris berkata adalah lebih baik Melaka ditadbir oleh kerajaan yang berbilang bangsa dan bersih berbanding kerajaan negeri yang diterajui oleh pemimpin Melayu Islam korup dan tidak cekap. Jadi saya berkata betul, orang Melayu dan Islam. Tetapi pilihan manakah yang kita ada? Kerajaan yang mendakwa mereka Melayu dan Islam tetapi rosak, korup, tidak cekap, campur tangan, mendiskriminasi dan sebagainya. Ia berbanding dengan kerajaan pelbagai latar belakang yang ada di dalamnya perpaduan kaum yang lebih Islamik dan boleh menjamin kesejahteraan rakyat di negeri Melaka ini, katanya. Beliau mengambil contoh bantuan Majlis Agama Islam Melaka, MAIM, yang disampaikan di Dewan yang digantung dengan bendera parti. Kita tidak mahu sikap parti menguasai kerajaan itu berlaku apabila menyampaikan bantuan. Dia akan tanya, kamu ini menyokong siapa? Jika tidak menyokong saya, kamu tidak akan mendapat bantuan. Ini adalah satu penyakit yang cukup menekan rakyat Melaka pada hari ini. Saya yakin bantuan MAIM yang disampaikan itu juga adalah satu agenda yang tidak suci hati, tidak bertanggungjawab dan menasihatkan penerima supaya menyokong mereka dan sebagainya, bidasnya. Idris berkata, Islam tidak mengenal kaum atau latar belakang politik. Jika kita benar-benar mengatakan kita kerajaan Melayu yang menjunjung Islam, maka tidak seharusnya berlaku diskriminasi politik dalam menyampaikan bantuan kepada rakyat Melaka, ujarnya. Beliau percaya Pakatan Harapan adalah pilihan terbaik untuk pengundi Melaka dalam pilihan raya negeri nanti. Katanya sesiapa pun boleh menjadi ketua menteri selagi mereka mempunyai sikap yang betul untuk memimpin kerajaan bersih, bertanggungjawab, cekap dan telus serta tidak membiarkan berlaku campur tangan terhadap hal ehwalnya dan tidak mendiskriminasi. Beliau juga percaya potensi kombinasi antara dirinya dan bekas Ketua Menteri Pakatan Harapan Adli Zahari adalah tawaran yang terbaik kepada rakyat Melaka untuk melihat keupayaan kerajaan memimpin dengan penuh integriti dan ketelusan.
Kita akan buktikan kerajaan yang bakal mengambil alih nanti adalah kerajaan yang lebih bertanggungjawab termasuk dalam pembelaan nasib rakyat dan tidak mendiskriminasi serta membahagikan kek ekonomi secara berkadar, tegas Idris bekas Ketua Menteri itu. Sementara itu, Adli dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, ketika mengambil alih kerajaan Melaka dahulu, lebihan wang kerajaan negeri hanya 18 juta ringgit. Lepas tahun kita urus Melaka, lebihan wang kerajaan negeri meningkat jadi 60 juta ringgit. Untuk bantu orang Melayu dan Bumi Putra, saya tubuhkan dana Harta Bumi Putra. Dalam tempoh setahun, kita berjaya kumpul 33 juta ringgit. Tujuan kita tubuhkan dana ini adalah khusus untuk bantu orang Melayu dan Bumi Putra membuat pinjaman perumahan dan pinjaman mikro perniagaan. Jelas Adli. Begitulah sikap pemimpin Islam yang tidak takut kepada momok DAP. Sebenarnya dalam tempoh 22 bulan itu, banyak inisiatif untuk rakyat telah berjaya kita buat. Tapi malangnya bila mandat rakyat telah diusik, banyak rancangan itu tidak dapat dilaksanakan, ujar Adli. Justru, siapakah yang lebih kredibel, capable dan konsisten? Kerajaan UMNO yang tinggalkan 18 juta ringgit atau Kerajaan Pakatan Harapan yang di dalamnya ada DAP yang kumpul lebihan 60 juta ringgit? Rakyat mungkin nampak diam, tapi percayalah, rakyat sentiasa memerhati.